أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير ولا تؤسر يا كريم رب يسير ولا تؤسر يا كريم رب يسير ولا تؤسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada hari Rabu 26 Rejab pada tahun ini. Mudah-mudahan dapat memimpin kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya, menyampaikan syarah dengan berpandukan kepada kitab terjemahan Hikam Jawi. Yang berusaha Puan Hajiah Rosniati binti Mansur dan tim pengurusan Gema Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi yang penuh barakah ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh para sahabat pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang terus mengimarahkan, terus istiqamah berada dengan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah atas segala nikmat pemberian yang telah Allah kurniakan kepada kita semua, dan kita rafakkan rasa kesyukuran kita kerana mengizinkan lagi kita, memanjangkan lagi umur kita menghadiri halaqah ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Bagi memberkati kuliah subuh kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dalam limpahan rahmat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab, kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawar kepada mereka yang diuji. Mudah-mudahan disembuhkan dengan rahmatnya, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Moga Allah beri kesabaran juga kepada yang diuji. Dan sesungguhnya Allah yang maha kuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Syafaqallah syif'an ajilan untuk Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Sahbana bin Nurdin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fadilah binti Zakaria, Muhammad Hisham, Asga Putra Muhammad Ghazali, Muhammad Nazri Ismail, Norma binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin bin Idris, Minhad Fadil bin Kasmadi, Rubiah binti Kasmadi, Karunizam bin Jamaluddin, Irna Suraya binti Iskandar, Zai Faridah binti Yusuf, Rauf bin Ani, Haril Niza bin Haji Bakar binti Haji Bakar, Nur Hayati Muhammad, Faridah Abdullah, Azam Sahuri Muhammad Daud, Muhammad Nabil Iman bin Suhaimi, Baharudin bin Abdul Rahman, Hajah Salat binti Mukti, Zaini bin Yusuf, Fazilah binti Idris, Alimatun Sa'diyah binti Ali, Wan Hasiyah binti Wan Ismail, Norman Syah binti Muhammad Nasir, Tamizi bin
Mustafa Srihani binti Iska, Nur Diana binti Mat Asri, Rosnani binti Muhammad, Zainul Abidin bin Mat Sabudin, Farah Aimi binti Ramli, Haji Hashim bin Haji Adam, Azri Mazni binti Kamarudin, Nur Haizan binti Yusuf, Asrul Nizam bin Haji Hashim, Fatin Amira binti Hasan, Nur Alian Nadira binti Ruhadzul, Putri Alfa Elina Sofia Muhammad Hakim, Muhammad Khalid bin Muhammad Faziz, Zarin Syah bin Zakaria, Rosman bin Baharudin, Awanis binti Abdullah, Fauzia bin Syarif, Muhammad Zain bin Muhammad Khairul Zaman, Haji Fatimah binti Haji Makasim, Tambiah Marsidi, Zulfadli bin Nur Azman, Abdul Manaf bin Haji Nai, Elias Haji Hajanik, Zaini bin Kling, Siti Nurbani Hana binti Muhammad Nur, Salma binti Muhammad Yusuf, Afia Yamina binti Muhammad Nazif, Siti Nurani Muhammad, Muhammad Alvin Sabri, Muhammad Effendi bin Arsyad, Siti Nur Atila Ibrahim, Munah binti Ibrahim, Muhammad Nur Hafiz Muhammad Isya, Atira Hanis binti Haji Muhammad Nur, Suhaimi bin Ahmad, Halimah binti Cik Hasan, Muhammad Nur Faiz bin Muhammad Isa, Nur Falisaf Mardiah binti Hafizan, Naufar Iskandar binti Huzaifah, dan ananda Ustaz Elin Nuar Sumaya, dan juga seluruh nama yang tersenarai 208 orang, dan juga kepada para jemaah yang dikasihi sekalian, sekiranya kita diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan masalah lain, kita doakan sama-sama Allah permudahkan segalanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Gemar Iman tidak lupa terus merakamkan sanahilwah barakallah fi umrik kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Moga Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa rahmat lindungan Allah, bahagia bersama keluarga yang disayangi. Amin ya rabbil alamin. Kuliah subuh kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Eliin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini tidak memiliki ilmu, illa ma'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl, ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang mengikuti kata-kata yang baik. Fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti hal yang baik dari kata-katanya. Amin, Allahumma amin. Salam ceria, salam pagi, salam semangat. Mudah-mudahan Selamat pagi, Alhamdulillah. ceria tu, Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah, kita sihat-sihat semua. sehat, berkah. Pagi ni kita positif. Kita letak prasangka baik kita kepada Allah. Segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah hidupkan kita, ba'dama amatana, setelah malam tadi mematikan, tidurkan kita. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah nanti kita pasti akan kembali, yang mana itulah kesyukuran kita, dan kita tak pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah merasa jemu untuk menyebutkan Alhamdulillah. Kita tak pernah rasa yang namanya boring untuk kita memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah. Kita ingin terus-terusan untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yang solehah. Hasrat hati kita begitu. Namun kita juga sedang menggerakkan usaha. Menggerakkan usaha melalui pengajian ilmu, melalui majlis Al-Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua sekali itu tujuan kita
mengharap agar Allah terima amalan kita sebagai amal yang soleh. Jadi marilah sama-sama pagi ni kita membacakan surah Yasin biniyati syifa, niat juga untuk permohonan kepada Allah diberikan sembuh kepada orang yang kita maksudkan. Tadi ada sebahagian nama disebutkan. Saya juga mendoakan anak saya, juga beberapa kenalan rakan saya. Nama dia yang pertama antaranya Syafiq Zulakifli, ada juga Puan Salwani, ada juga Abdul Rashid Idris. Pernah sama-sama pergi umrah dengan saya, pagi ni akan buat operation. Pada masa yang sama, ada sahabat kita ni, adiknya Zaini bin Haji Yusof, kerana dia me, apa bakal menjalani operation pada pagi ini. Semoga operation berjalan dengan lancar, selamat, mencapai tujuan, kembali sembuh dan tidak meninggalkan sebarang kesan-kesan buruk sebelum, ketika dan selepas pembedahan, insya-Allah. Saya pun ada kenalan yang jemaah umrah ni, Abdul Rashid Idris pun sama juga, menjalani operation juga. Jadi saya pun doakanlah, kita sama-sama mendoakan agar orang-orang yang kita doakan pada pagi ni, doa pada waktu subuh ni, sebab kita doakan sahabat-sahabat kita ni, mudah-mudahan urusan operationnya lancar. Urusan operationnya lancar. Yang saya sebutkan tadi tu jemaah pernah pergi umrah dengan saya, Abdul Rashid Idris, dan juga kepada semualah, masing-masing dengan niat di dalam hati masing-masing, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom dengan barakah surah Yasin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan makbul doa. Jom kita sama-sama baca surah Yasin dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tawaduk dan juga rendah hati kepada Allah. Merayu memohon kepada Allah supaya Allah jaga keikhlasan hati kita, kerana kita tak mampu ikhlas melainkan Allah mengikhlaskan hati kita. Dan itu juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah kabulkan doa yang baik-baik, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang baik kepada semua yang menjayakannya, yang memakmurkannya, dan yang juga memberikan segala komitmen dan kesungguhan untuk kita laksanakan bersama-sama, insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا أعمالنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا مجالسنا تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدنيا والآخرة بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله بسم الله. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Pagi Alhamdulillah. Ustaz, selamat pagi. Pagi Alhamdulillah. Sebelum Syukur. Ustaz mulakan, boleh saya tanya sikit Ustaz? Oh ya, saya. Selamat pagi Ustaz. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak penuh. Salam Yang itu, warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Macam Yasin tu apa? Sampai rumah tu dah Yasin tu dah mula berjadah, dah sekerat dan dah separuh. Jadi masa baca tu tak penuh. Adakah perlu diulangkan semula selepas orang baca Yasin? Oh, baca Yasin dapat separuh surah. Hmm. Baca separuh surah di bahagian belakang pun boleh. Baca surah di bahagian depan sampai separuh jalan pun boleh. Baca sebahagian ayat separuh surah di tengah-tengah surah Yasin pun boleh. Baca satu ayat sahaja pun boleh. Dari segi boleh, boleh. Tapi kalau dari segi terbaik, baca satu surah. Yang bukan terbaik, yang lebih baik baca surah satu penuh. Tapi kalau dah tak sempat, sampai rumah tu tak sempat Ustaz daripada surau tu kan. ya. Sampai rumah tu orang dah baca. Ya. Jadi sambung tu tak penuh. Adakah perlu bila lepas Yasin diulang balik yang dah tinggal tu? Oh, adakah nak baca ulangan pada yang dah tertinggal tu? Jadi cerita tadi tu, baca separuh belakang pun boleh, separuh depan pun boleh, separuh tengah pun boleh, sebahagian sikit pun boleh. Boleh kat situ. Yang kedua, kalau cerita yang lebih baik, bacalah sepenuh satu surah. Yang ketiga, setelah kita dah baca baki surah yang belakang tu, kalau kata kita nak baca yang depan pun boleh, kalau kita tak baca yang depan pun tak mengapa, tak kisah, boleh saja. Pahala dapat yang sama Ustaz. Ya Allah, tuan-tuan. Yang itu kita serah kepada Allah. Kadang-kadang bacaan amalan yang sedikit itu boleh saja diganda dengan pelbagai sebab. Amalan yang banyak boleh juga tergendala. Tadi tergandala dengan pelbagai sebab. Ya, jangan bimbanglah, insya-Allah.
Serah kepada Allah. Tapi ma aktsaru fi'lan aktsaru ajran. Apa yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak ganjarannya. Catatan umum dia gitulah. Tapi yalah, kita pun tak pasti kan macam mana kan tentang tu. Tapi kalau untuk lebih baik, sama-sama. Baik, syukur Alhamdulillah. Pagi ni Allah rezekikan rupanya kita jumpa lagi dekat Gema Nuriman ni. Tak sangka betul lah. Malam tadi saya fikir masa baringan. Saya fikir-fikir besok ni ada tak untuk aku ni. Sebab di antara nasihat sebahagian ahli tasawuf dia kata apa? Kita ni selalu fikir apa yang kita nak buat besok. Tapi kita kurang fikir apa yang Allah nak tentukan esok. Jadi kita ni kadang-kadang masih memikul kepentingan diri. Besok aku nak buat apa Aku nak pergi pasar, lepas tu aku nak beli barang, lepas tu aku nak pergi. Kita fikir aku saja. Kita tak pernah terfikir sekejap duduk. Ni nama dia tafakkur. Dia ada dua. Satu nama dia tafakkur. Yang kedua nama dia tadengkur. Pernah dengar? Kalau tafakkur. Yang kedua tu pernah dengar Ustaz. Kalau tafakkur tu maknanya dia menyendiri sekejap, ambil masa berfikir. Kalau tadengkur, dia ambil masa menyendiri sekejap. Tapi senyap. Berdengkur. Itu nama dia. Jadi tafakkur ni, dia memikirkan tentang, ya Allah, besok apa yang kau tentukan untuk aku, ya Allah? Apa agaknya yang kau takdirkan untuk aku? Apa? Mudah-mudahan takdir yang berlaku ke atasku hari esok semua yang baik-baik, ya Allah. Jadi aku ada perancangan, tapi perancangan aku tidak dapat mengalahkan takdirmu, ya Allah. Aku ada perancangan kerana aku berharap apa yang aku buat tu benda yang baik. Cuma aku harap juga takdir yang kau tentukan ke atasku juga takdir hal-hal yang baik, ya Allah. Aku berusaha menjauhi dosa, tapi tak tahu kemampuan aku setakat mana. Jadi kita memikirkan, agaknya besok macam mana agaknya Allah tentukan takdir-takdir untuk kita. Macam pagi ni lah, siapa yang nak buat operation ke apa semua kan? Ya Allah, itu perancangan kami, ya Allah. Kami ni manusia. Engkau tu Tuhan. Jadi apa yang telah kami lalui semalam, telah Engkau tentukan. Apa yang kami lalui pada hari ini juga telah Engkau tentukan. Pada hari esok juga, yang sekejap lagi nak buat operation pun, semuanya Engkau telah tentukan. Jadi kami ni berusaha menyusun sedaya kami. Tapi kan hakikat yang menentukan nanti Engkau. Kami mohon, ya Allah, apa saja ketentuanmu, kami jadi orang yang menerima dan memikirkan apa sepatutnya sikap kami pada setiap ketentuanmu, ya Allah. Jadi bila kita ada perancangan, kita ada juga susunan, kita ada juga tertib yang kita buat kan, plan. Tapi itulah yang sedang kita hayati di muka surat 36 ni. Ada. Kitabnya masih ada. Nampak tu muka surat 36? Ada insyaAllah ada. Okey. Kalau nampak 36 tu okey. Saya bimbang nampak 63. Baik. Kita tengok kat bahagian atas tu. Kata pengarang. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'. Macam mana kita nak mengatakan ada sesuatu yang boleh menghalang kita ini melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah pesan, lihat bukan lihat mata, tapi lihat dengan hati dan yang namanya dengan pemahaman ilmu. Macam mana kita nak kata ada sesuatu yang boleh mendinding, menghalang kita daripada melihat Allah, padahal Allah dialah yang lebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Apa makna lebih zahir? Lebih zahir ni, azhara tu maknanya lebih zahir. Wa huwa azharu min kulli syai'. Dia lebih zahir. Lebih zahir tu maknanya apa? Allah, dia kan wajibul wujud. Wajibul wujud maknanya ialah wajib ada. Kita ni makhluk selain dari Allah masuk dalam kategori mumkinul wujud. Mumkinul wujud ni maknanya yang boleh ada, boleh tiada. Allah nak adakan kita pun boleh, Allah tiadakan kita pun boleh.
Dekat dunia ni ada matahari. Matahari ni mumkinul wujud. Allah nak adakan dia pun boleh. Allah nak tiadakan dia pun boleh. Sebab dia asalnya tiada. Saya ni Allah nak adakan pun boleh. Allah tiadakan saya pun boleh. Sebab saya ni mumkinul wujud. Asalnya pun memang tiada. Tapi Allah, dialah yang wajibul wujud. Satu-satunya. Yang mustahil tiada. Kan kita belajar kan Allah wujud lawannya Adam. Adam tu sifat mustahil. Mustahil Allah tiada. Jadi oleh kerana itu dialah yang terzahir berbanding semua yang lain selain daripada Allah. Baik Kemudian pengarang mengatakan lagi kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Macam mana kita nak mengatakan bahawa ada sesuatu yang menghalang kita daripada melihat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dialah yang Maha Esa yang tiada sesuatu pun yang wujud bersama-sama dengan dia. Tak ada wujud bersama-sama dengan dia tu apa? Maknanya pada azali tak ada siapa-siapa pun yang wujud bersama Allah. Mana ada? Pada azali itu apa pula? Pada azali itu maknanya tiada permulaan. Dengan catatan gini, bahasa yang lebih mudah lah. Kita guna bahasa supermarket lah. Biasa guna bahasa pasar je. Si pasar je. Guna bahasa supermarket. Bahasa supermarket. Bahasa supermarket gini. Sebelum Allah ciptakan semua makhluk. Saya ulang hati-hati dengar ni. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk, yang wujud hanya Allah. Selain daripada Allah, tiada. Selain tu pun tak ada. Yang nama selain tu pun tak ada juga. Maknanya Allah ada tanpa permulaan. Habis yang selain-selain tu, selain-selain pun tak ada. Oh, yang selain pun tak ada. Perkataan selain pun tak ada. Bukan bendanya, bukan makhluknya, bukan, tak ada. Tiada sesuatu pun yang wujud bersama-sama dengan Allah. Laisa ma'ahu syai'. Okey, baik. Siapa yang beritahu benda ni? Siapa yang beritahu perkara yang macam saya sebut ni? Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang-orang Yaman datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepada Tuan linatafaqqaha fiddin, untuk kami memahami belajar urusan agama. Lalu Rasulullah tanya, apa yang kamu nak tanya? Kami nak tanya tentang bad'il amri. Atau kama qala, kami nak tanya tentang permulaan segala sesuatu. Urusan makhluk ni mula-mula ni siapa? Apa yang jadi? Makhluk mana yang ada dulu? Mulanya macam mana? Startnya macam mana? Apa dia sebenarnya? Lalu Nabi ketika dia tanya begitu, Nabi fokuskan dulu, jangan fokus kepada makhluk. Nabi ceritakan tentang Allah. Rasulullah bersabda, kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal. Pada azal maknanya tiada permulaan. Allah sedia ada tanpa permulaan. Kan Allah ada tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain dari Allah. Sebelum terjadinya semua makhluk, namanya hanya Allah sahaja yang ada. Semua makhluk bermula daripada tak ada. Jadi pengarang mengatakan kat sini, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Macam mana kita nak kata ada sesuatu yang boleh menghalang kita daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak ada sesuatu pun yang wujud ada bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah tu maknanya pada azali. Pada azali mana ada yang bersama dengan Allah? Tak ada. Siapa yang kata ada, maknanya dia beriktikad ada Tuhan selain daripada Allah. Bahaya. Bahaya. Ada orang dia buat teori, dia kata apa dululah dekat negara barat. Dia kata alam ini dia punya juzuk-juzuk dia yang halus, yang paling asal sekali itu terjadi sendirinya. Oh, rosak tu.
Mana ada benda makhluk yang terjadi sendirinya? Tak ada. Kita boleh je panggil ini gunung semula jadi. Ini air terjun semula jadi. Ini nama dia kolam semula jadi. Ini nama dia kawasan semula jadi. Biasanya kita maknakan semula jadi itu bukan kita kata dia terjadi sendirinya. Tak. Biasanya kita nak maksudkan tempat itu belum diteroka. Belum nak cakap diteroka lah, belum renovate, belum diteroka, belum diubah, belum dirosak. Jadi kita sebutlah semula jadi. Salah ke? Taklah salah. Tapi dengan catatan kita faham, walaupun kita sebut benda itu semula jadi, tapi iktiqad dalam hati kita yang kita yakin dan faham, dia diciptakan oleh Allah. Dia bahasa. Bahasa ni bergantung kepada apa makna dia dan apa yang dia maksudkan. Contohlah, ada orang cakap kita tak boleh cakap kebetulan. Ada orang cakap gitu. Saya diam aja. Dia kata mana boleh kita cakap kebetulan. Habis nak cakap apa? Dia kata tak ada kebetulan dekat alam dunia ni. Semuanya berlaku dengan takdir Allah. Dia cakap gitu tak boleh sebab yang dia faham makna kebetulan tu maknanya terjadi tanpa takdir Allah. Itu sebab dia faham gitu. Saya pula bila guna perkataan kebetulan, yang saya maksudkan tu seperti yang ada dalam kamus. Dalam kamus tu maksud kebetulan ialah benda yang berlaku tanpa disangka. Saya pergi pasar, kebetulan makcik saya ada. Kebetulan yang saya maksudkan ialah tanpa saya sangka makcik saya ada. Jadi dia nak menyalahkan sesuatu kerana dia mentakrifkan perkataan tu sendiri, tak adil lah. Kecuali kalau perkataan tu memang salah dan dia punya makna dia memang salah, tu cerita lain lah. Jadi perkataan yang macam tu kita kena sebab tu saya sebutkan, selain daripada perlu mendalami bahasa Arab dengan baik, dalam hal menterjemah juga memerlukan kepada basic, asas kepada bahasa Melayu yang baik juga. Mungkin taklah sampai kepada pakar dan sebagai bertaraf sastrawan dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya kita tahu menggunakan menggunakan bahasa tu seperti mana yang dengan penggunaan kualiti bahasa yang baiklah. Dalam mana-mana bahasa, termasuk bahasa Inggeris, setiap bahasa tu kan dia ada dia punya dia punya aturan dia punya seni yang tersendiri ya. Tak apa, kita tak nak cerita itu. Saya nak ceritakan tu, nampak tu. Kata pengarang, dan hanya senya wujud makhluk itu kan dengan Allah. Tiada dengan sendirinya. Maknanya makhluk tu wujudkan dengan kerana diwujudkan oleh Allah. Bukan dengan sendirinya dia terjadi. Dan tiadalah ada melainkan Allah. Makhluk-makhluk tu tak akanlah menjadi ada melainkan dengan Allah yang menciptakannya. Dan segala af'alnya, kerana segala perbuatan-perbuatan Allah. Dan kerana sesuatu itu pada hakikatnya adalah Adam. Secara hakikat semua makhluk itu bermula daripada Adam, tiada. Yang ada tanpa permulaan hanya Allah. Yang wajib ada hanya Allah. Kemudian kata pengarang lagi, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaihi min kulli syai'. Macam mana kita nak kata bahawa ada sesuatu yang menghalang kita daripada melihat kepada Allah, padahal dia yakni Allah yang terlebih hampir kepadamu dari berbanding tiap-tiap sesuatu. Apa makna Allah lebih hampir daripada kita? Allah hampir kepada kita berbanding tiap-tiap sesuatu. Bukan maknanya Allah masuk dalam diri kita, bukan. Dalam Quran ada Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka katakanlah dan ketahuilah sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha dekat, bukan jarak. Allah maha dekat, bukan lokasi. Ingat tu, yang saya cakap bukan tu ingat. Bukan jarak, bukan lokasi,
bukan kedudukan, bukan distance, bukan kawasan, bukan ukuran, bukan. Maksud Allah Maha Dekat ialah dia benar-benar mengetahui, menguasai dan menguasai. Benar-benar menguasai, benar-benar mengetahui dan benar-benar menundukkan kita sebagai yang namanya makhluknya. Jadi itu maksud dia. Bukan Allah datang mendekat ataupun Allah duduk dalam orang ni semua ada Allah di dalam dia. Bukan macam tu. Dekat tu bukan dekat perpindahan, bukan dekat jarak, bukan dekat kedudukan. Tapi Allah Maha Dekat. Ya, Allah Maha Dekat. Sebab dalam Quran disebut qarib. Qarib maknanya Allah Maha Dekat. Macam contohlah, kita cakap dengan manusia kan. Apa? Jauh di mata, dekat di hati. Yang dimaksudkan dekat di hati itu apa? Badan dia, kepala dia, kereta dia, awak ni sentiasa dekat di hati. Nah, dekat di hati itu maknanya apa? Ada makna. Maknanya ialah ingatan kita kepada dia. Iringan doa kita kepada dia. Kan ada maksud dia kan? Jadi bukan fizikal dia bergerak masuk ke dalam hati kita atau duduk bersebelahan hati kita sehingga dia menjadi dekat. Itu istilah dekat yang boleh kita gunakan bagi makhluk. Yang mana itu yang kita maksudkan, bukan secara fizikal. Jadi bila kita sebut pula Allah Maha Dekat dengan makna yang lain, bukan yang macam tadi, tapi boleh difaham bukan dengan makna jarak, bukan dengan makna berpindah atau lokasi. Tapi Allah Maha Dekat. Ingatan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, kekuasaan Allah ke atas kita, Maha mengetahuinya Allah atas ihwal dan keadaan kita, maka Allah Maha Dekat. Kemudian kata pengarang lagi, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un laulahu ma kana wujudu kulli syai'. Laulahu ma kana wujudu kulli syai'. Macam mana kita nak mengatakan bahawa ada sesuatu yang menghalang kita, mendinding kita untuk kita melihat kepada Allah jika kita dah ketahui bahawa tak akan ada, kalaulah bukan kerana Allah mengadakan tiap-tiap sesuatu, nescaya tak adalah tiap-tiap sesuatu. Boleh faham ayat dia? Saya terjemah, saya tak ikut terjemahan yang ada kat muka surat 37 atas tu. Saya terjemah ikut kepada yang bahasa Arab dia. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un laulahu ma kana wujudu kulli syai'. Macam mana kita nak katakan, saya ulang. Macam mana kita nak mengatakan bahawa ada sesuatu yang menghalang kita daripada melihat kepada Allah, sedangkan kalaulah bukan kerana Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka tiap-tiap sesuatu pun dia tidak ada sebenarnya. Jadi kita tahu, kita tengok cantik. Macam mana dia cantik? Sebab dia ada. Macam mana dia ada? Sebab Allah yang ciptakannya. Kalaulah bukan kerana Allah menciptakan dia ada, maka dia pun tak ada. Jadi kita lihat dia ada, hati kita melihat kepada Allah kerana Allah yang ciptakan. Kita lihat air terjun tu cantik, kalaulah bukan kerana Allah yang wujudkan dia, maka tiadalah dia dan kecantikan-kecantikan yang kita sibuk mensifat-sifatkan cantik itu. Akhirnya, kita tengok air terjun yang cantik, terus mengingatkan kita kepada pencipta kepada air terjun itu. Yang menentukan air terjun itu, yang menjadikan mata kita mampu melihat dia cantik, yang menjadikan seronok di hati kita ketika mata kita melihat air terjun yang cantik yang diciptakan oleh Allah itu. Jadi, kita mengatakan cantik, Allah yang jadikan. Mata kita melihat cantik kerana Allah jadikan mata. Kemudian setelah air terjun tu cantik kerana Allah yang jadikan air terjun. Dan air terjun itu ada kerana air terjun tu diciptakan oleh Allah.
Jadi macam mana kita nak katakan ada sesuatu yang menghalang kita daripada melihat kepada Allah, melihat bukan dengan mata, sedangkan setiap benda yang ada tu pasti dia tidak ada kalaulah bukan kerana Allah yang menjadikan semuanya, maka tidak ada semuanya itu. Yang tu yang dia nak bawa tajuk fana tu. Itu yang dia bawa tajuk kepada yang namanya perkataan apa? Fana tu. Melihat sesuatu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi mereka ni tak nak banyak terpesona dengan makhluk. Tengok gunung cantik, tapi dia tak nak cantik gunung tu menghayalkan dia dari mengingati Allah. Kerana segan malu kepada Allah, macam mana kau boleh diberikan mata, aku yang berikan kau mata, aku yang beri kau penglihatan, aku berikan kau cahaya matahari sampai kau boleh tengok, aku yang jadikan gunung tu begitu, aku yang jadikan air terjun tu terjun cantik, tiba-tiba yang kau nampak saja makhluk itu, cantiknya gunung, engkau tak puji aku. Jadi orang tasawuf tu menyalahkan diri sebab kita ni bayangkan macam mana agaknya diri kita ketika mana diperlihatkan kecantikan-kecantikan makhluk kepada kita, tetapi kesibukan kita pada kecantikan makhluk itu. Sedangkan sebelum makhluk tu dijadikan cantik, Allah jadikan dulu yang mata kita dapat melihat makhluk itu. Kalau dia cantik macam mana pun, tapi kalau kita ni buta, kita pun tak tahu dia cantik. Kita pun tak tahu dia cantik. Cuma oleh kerana kita ni diberikan mata, diberikan cahaya matahari, diberikan jarak tertentu mampu lampak, kemudian dibentangkan kepada kita kawasan yang cantik, tiba-tiba yang kita puji tu makhluk, yang kita tak puji kepada Allah. Oh, kira-kira kalau bagi orang tasawuf tu, rasanya macam dah berdosa. Mereka rasa apa? Berdosa. Sedangkan Allah yang layak dipuji. Tapi bayangkan kita itu cerita Allah. Dia yang layak dipuji. Hanya dia yang layak dipuji dengan puji. Baik. Bayangkan makhluk yang tak layak, yang tak perlu dipuji sebenarnya. Contoh ada satu orang, dia yang keluar duit, dia yang belanja, dia yang cari duit, dia yang bekerja keras, dia yang berusaha, dia yang dapatkan, dia yang bertungkus lumus, dia yang kerja siang malam, dia yang membanting tulang. Tiba-tiba dia bagi duit dekat satu orang. Tiba-tiba satu orang yang dia bagi duit ni, dia puji orang lain. Dia kata terima kasih lah. Dia kata pakcik saya yang bagi, dia kata. Sedangkan bukan pakcik dia yang bagi, kita yang bagi. Bagi manusia, dia akan rasa apa? Dia rasa terguris kan, contohnya. Seorang bapa bagi pada anak. Bapak dia dah cari duit, bapak dia dah berusaha banting tulang siang malam, carikan apa semua. Tiba-tiba bapak dia pesan dekat satu orang, tolong bagikan anak dia duit. Jadi anak dia tak tahu. Jadi anak dia kata terima kasih pakcik lah orang yang satu-satunya tolong saya. Orang lain semua tak nak tolong saya. Mak bapak saya pun tak ingat saya. Dia tak tahu kawan bapak dia tu bagi duit tu sebenarnya daripada bapak dia. Manusia, dia akan rasa kecil hati, dia rasa terguris. Kerana orang tu dapat sesuatu dari dia, tapi tidak menghargai dan mengetahui itu dari dia. Walaupun pakcik tu terguris hati, tapi kerana dia makhluk, sebenarnya dia tak boleh terguris hati. Sebenarnya tak boleh, tapi dia terguris hati. Sebenarnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia pun kena belajar dan tahu bahawa yang dia dapat bekerja, dia dapat cari duit, dia dapat apa tu semua, siapa bagi? Dari Allah juga. Sebab untuk manusia, untuk makhluk diingatkan. Macam mana kamu beri pun, kamu kena tahu bahawa yang memberi kepada kamu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dapat memberi sesuatu. Tapi... Menjelah boleh. Ya. Menjelah boleh. Tadi Ustaz katakan, disampaikan daripada pakciknya kepada seseorang tu. Tapi orang yang menyampaikan itu menyembunyikan kebenaran. Macam mana dia, apa hukumnya tu?
Tak elok dia punya kebenaran, dia harus menjelaskan. Cuma yang saya nak fokuskan itu, betul, tak elok dia tiga-tiga tak elok. Yang menyampaikan duit tak elok kerana tak ceritakan kebenaran. Yang mengucapkan terima kasih pun tak berapa elok kerana tak cukup tahu siapa sebenarnya yang memberi dia. Yang memberi pula pun tak berapa elok kerana merasa kecil hati sedangkan dia kena tahu bahawa hakikat yang memberi kepada dia adalah Allah. Dalam keadaan semua makhluk tiga-tiga tu, yang keluarkan duit, yang menerima duit, yang menyampaikan duit, tiga-tiga kena belajar menghambakan diri dan memuji kepada Allah. Yang tak boleh diperlakukan begitu sebenarnya bukan anak kepada pakcik, bukan pakcik kepada bapak dia, bukan anak kepada bapak dia, bukan bapak kepada anak. Tapi yang paling buruk ialah apa yang diperlakukan oleh tiga-tiga orang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling berbahaya sekali. Jadi kalau satu orang anak, kita kata awak ni tak elok lah. Awak cakap gitu sebenarnya bapak awak yang kirim duit. Betul? Kita cakap dengan pakcik, awak tak elok cakap gitu pada anak saudara awak. Sebenarnya kan yang bagi tu kan bapak dia. Kenapa awak tak terus terang? Betul? Yang ketiga pula kita cakap dengan bapak dia, awak tak elok rasa kecil hati merajuk apa semua. Hakikat rezeki tu kan dari Allah. Kita ni cuma penyampai sahaja. Kalau Allah jadikan rezeki tu untuk budak tu, kalau bukan awak bagi pun akan ada orang lain bagi. Kalau ada cara lain bagi, dia akan sampai juga apa cara sekalipun. Betul? Tiga-tiga betul. Tiga-tiga betul untuk dibetulkan. Tetapi yang tak boleh, yang sepatutnya kita fokus dalam bab yang fana ini ialah tak patut bagi seseorang yang tiga-tiga itu melakukan perangai dan sikap pada bentuk ketiga-tiga itu kepada Allah. Maknanya dia dapat sesuatu tetapi dia tidak melihat ini adalah pemberian Allah, ini adalah rezeki Allah, ini adalah sebenarnya hakikatnya. Jadi untuk kita tahu bahawa macam mana sesuatu itu nak menghalang kita daripada melihat kepada Allah. Sedangkan kalaulah tanpa Allah menciptakan, memberikan, mewujudkan benda itu, maka kita pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kita letak keutamaan kita tu melihat semuanya kepada Allah. Namun kenapa kita mencari jalan untuk berterima kasih kepada makhluk? Soalan dia. Kalau gitu Ustaz, kalau kita syukur kepada Allah, maknanya perlu ke kita berterima kasih kepada makhluk yang beri kita tu? Jawapan dia ialah perlu. Kenapa? Kerana apa? Kerana ia adalah perintah Allah. Kan Allah Rasulullah sebut kan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ia sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Oh, rupanya jalan. Setelah kita tahu hakikatnya pemberian tu dari Allah, kita kena tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah tu salah satu jalan yang sama yang perlu kita lakukan. Oh, Allah perintahkan kita berterima kasih kepada manusia. Dan barulah kita bergerak kepada urusan terima kasih pakcik, terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih mak. Jadi disusuri itu. Tapi Allah yang utama. Jadi kita bukan berterima kasih kepada manusia semata-mata manusia. Kalau semata-mata manusia, dia nampak cantik tapi tidak solid. Solid sebagai jiwa kehambaan. Ada orang terima kasih kepada manusia, sangat banyak. Bukan kata orang Islam. Orang yang bukan Islam pun ramai berterima kasih kepada manusia. Orang yang bukan Islam pun, yang kafir pun, yang tidak beriman pun, ramai, sangat ramai yang sangat santun berterima kasih kepada manusia. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan jalan yang betul. Apakah diterima sifat terima kasih mereka itu di sisi Allah? Di sisi Allah, Allah tak terima, tak berikan pahala. Di sisi manusia, dia dikira sebagai berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Contoh,
Saya berurusan dengan satu orang yang tak beriman. Tiba-tiba dia jumpa saya, dia kata, thank you sir, terima kasih tuan. Dia cakap saya gitu. Adakah baik? Baik. Baik dari satu sudut hubungan manusiawi, hubungan duniawi. Baguslah kerana dia berterima kasih. Tapi adakah terima kasih dia tu selari, sejalan dengan ketundukan, taat, patuh kepada Allah? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana kalau dia benar-benar terima kasih sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka hendaklah dia berterima kasih kepada makhluk yang beri, pada masa yang sama bersyukur kepada Allah. Macam mana jalan bersyukur kepada Allah yang benar? Bersyukur kepada Allah dengan jalan yang benar ialah bertauhidkan dan berakidahkan akidah Islam, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan mengikuti perintah Allah sepenuhnya, baru dikira sebagai dia bersyukur kepada Allah melalui jalan dan trek yang benar, dan keterima kasihan dia kepada makhluk tadi menyusul belakang sebagai amal. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sorry Ustaz, ni nak tanya sikit. Macam mana cara senario yang Ustaz bagi tadi kan? Bagaimana harus kita mengucap? Kita harus beritahu, ya Allah terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada yang memberi tadi. Caranya macam mana Ustaz? Mensyukuri apa yang Allah bagi, harus kita zahirkan secara percakapan atau di dalam hati saja sebelum kita berterima kasih dengan orang tu tadi. Baik. Soalan yang bagus sangat. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat penting. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan yang sikit tu, kita di Gema Nur Iman semua termasuk dalam kategori yang sikit itu. Kerana bersyukur kepada Allah. Baik, ada sebahagian ulama mengkategorikan syukur terbagi kepada dua. Yang nama pertama, nama dia syukur lafzi. Syukur lafzi. Secara percakapan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Aku sangat reda ya Allah pemberianmu. Itu nama dia syukur lafzi. Syukur lafzi ni penting tak? Penting juga. Penting juga. Yang kedua nama dia syukur fi'li. Syukur fi'li itu maknanya syukur secara praktikal, perbuatan. Di mana kita menggunakan segala apa yang Allah beri kepada kita. Suara, tenaga, bakat, kebolehan, penampilan, kesihatan, umur, kesempatan, waktu. Kita gunakan harta, duit, kemampuan, semuanya kita guna ni untuk kita taat kepada Allah. Walaupun mulut mungkin tak cakap, tapi praktikal jalan. Gunakan kaki, pergi ke masjid. Gunakan mulut, cakap benda yang baik. Gunakan otak untuk mengingat hadis dan ingat Quran. Gunakan tenaga untuk bangun pagi-pagi baca surah Yasin. Gunakan kesempatan waktu sebelum pergi hospital, isi juga dengan yang namanya santapan rohani. Itu walaupun mulut dia mungkin belum sempat cakap Alhamdulillah ke, syukur ke, terima kasih ke. Walaupun mungkin mulutnya belum sempat, tapi fi'li dia syukur tu dah ada. Ada ulama kategorikan begitulah dia punya pembahagian. Namun secara umum keseluruhan daripada yang saya cerita tu, syukur ialah kita menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Tak kisah secara hati ke, secara percakapan ke, atau secara perbuatan. Itu namanya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebut, jadi macam mana sesuatu nak menghalang kita daripada melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah saya dah pesan tadi, bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, kefahaman dengan hati kita. Sedangkan kalaulah bukan kerana Allah wujudkan semua benda itu, maka semua benda itu pasti dia tidak ada. Jadi kita tengok apa yang contoh, yang kita suka. Saya saja sebut air terjun apa semua. Sebab kadang benda yang alami ni, benda yang semula jadi ni cantik kita tengok.
Kita jalan tengok, Masya Allah. Sebenarnya Allah jadikan mata aku dapat melihat. Allah jadikan aku ni kaki sampai ke tempat ini. Allah jadikan bunyi desiran dia sedap didengar. Allah yang jadikan telinga aku mampu dengar. Kalau dia desir sedap dengar tapi telinga aku tak dengar, jawapannya aku juga tidak dapat merasakan keindahan benda ini. Jadi akhirnya kita fikir, ya Allah, engkaulah, engkaulah, engkaulah. Jadi oleh kerana itu, seseorang itu disifatkan. Jadi fana ni bukan mesti dia duduk dalam bilik seorang-seorang. Fana ni bukan maknanya dia mesti tak kerja, menganggur, lepas tu duduk seorang-seorang, lepas tu dia jadi fana. Tak mesti. Yang penting ilmu. Ilmu, kefahaman dan sebagainya. Jadi dia tengok. Jadi fana tu bukan soal fizikal. Fizikal dia sorok. Kan hari tu kita dah belajar. Ada orang dia fana. Dia tu menyendiri dari manusia. Tetapi sebenarnya hati dia masih tak terbebas daripada dunia. Kita tengok dia macam zuhud. Menyendiri atau uzlah seorang-seorang. Tapi hati dia sibuk. Ya aku nak lah ni, aku nak ni lah. Aku tahu saya tak dapat. Geram betul lah kenapa orang lain dapat. Maknanya dia bebas tu bukan pada fizikalnya tu. Bebasnya pada urusan hati. Urusan hati tu dibebaskan daripada hal-hal yang tidak sepatutnya. Kerana tackle dia dalam bab ni lebih kepada urusan yang namanya apa? Urusan hati. Jadi Alhamdulillah, itulah yang nanti kerana iftiqar, yang tu muka surat 37 tu kerana iftiqar yang bawah sampai bawah ada cerita qadim hadis ni. Yang ini dia ada perincian sikit. Saya kena mukaddimah dulu cerita qadim dengan hadis ni, yang mana insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. Sempat lagi tak? Kita sebelum bulan puasa ni. Tak sempat Ustaz. Sebab minggu depan dah daurah. Minggu depan dah daurah. Sempat lagi dua sesi kot lepas daurah tu, insya-Allah. Ada kan? Sebelum menjelang Ramadan Ya, ada dalam Syaban, insya-Allah. Baik. Syaban adalah rasa sikit, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah Ya, saya. Ustaz, maaf Ustaz. Ustaz terjemah buku ni senang Ustaz, kita faham. Kan, tak betul, sokong. Alhamdulillah. Yelah. Sebab Ustaz tak ada alasan nak berhenti. sebab Ustaz bagi Ustaz explain, tapi banyak sangat yang kita nak tulis. Sampai tak tahu yang mana satu. Baik. Kalau Ustaz terjemah buku ni lebih mudah untuk kita semua faham kan, senang bila kita baca. Memang ayat-ayat yang di dalam buku ni memang nak kena banyak terjemahan lah. Sebab dia punya terjemahan dia ikut pada susunan cara gaya bahasa Arab. Saya cuma adjust tu pada susunan terjemahan dan pemurnian. Pemurnian tu maknanya dia tengok pada siyaqul ayah. Siyaqul ayah tu maknanya frasa ayat tu macam mana nak tu. Tapi saya berusaha jangan lari daripada maksud asal perkataan bahasa Arab. Jadi kalau ada bahasa Arab tu lebih mudah sikit. Dalam bahasa Melayu Ustaz terjemah senang untuk kita faham. Tapi kalau repeat recording catat semua yang Ustaz terjemahkan itu. Ya, ada recording. Satu kelas saya repeat kadang sampai 4-5 kali. Betul tak? Kena gigih sikit sebab memang kena terjemahan Ustaz. Baru dapat notes yang baik, insya-Allah. InsyaAllah, betul. Bolehlah Ustaz terjemahkan untuk kita semua Ustaz. Masya-Allah. Kalau ada bahasa Arab tu insya-Allah. Nanti kita tengok tu Zadia dia ada bahasa Arab yang tu. Jadi saya cuba sesuaikan dengan yang sedia ada kat situ. Puan Noli minta Ustaz buat kitab terjemahan bahasa. Kitab terjemahan. Betul. Tapi yang saya tahu, tapi sebab dekat Hikam Jawi ni tak semua saya tahu. Maknanya ada yang terjemahannya saya faham, tapi dia punya perbahasan dia saya tak tahu. Jadi saya tak tahu tu saya skip lah. Buat yang mana Ustaz tahulah Ustaz. Yelah, ni tengah berjalan ni. InsyaAllah. Terbitkan satu buku yang translation dia dalam bahasa kita. Bahasa kita. Untuk JNI. Untuk JNI. Untuk kita semua. InsyaAllah Ustaz. Baik, insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nak tanya sikit boleh tak Ustaz? Ya. Ustaz, bermakna apa-apa kita pandang, makhluk ke atau apa jua, mana hati kita terus ingat Allah. Contohnya saya pandang Ustaz, terus saya ingat Allah.
Mudah-mudahan kita berusaha nak bertujuan, itulah target kita. Target kita ialah, jadi mengingat Allah dan mengenang itu kan memerlukan ilmu dan kefahaman kan. Jadi kita dah ada ilmu, jadi macam tu cara kita nak mengingati Allah. Macam tu cara kita nak jadi macam mana nak mengingat Allah pada tengok pokok? Rupanya tengok pokok, apa yang kita nak kena tengok dan nak kena tahu, nak kena digest fikiran kita tu, hati kita tu apa dia punya proses dia. Kita kena lihat pokok tu, dia tu. Tu yang kita tengah belajar ni, sedikit pelan-pelan ke arah tu, insyaAllah. Maaf Ustaz, nak tanya Ustaz. Kalau kita tengok benda yang macam tak elok lah, buruk lah, benda-benda yang keji lah, macam mana Ustaz kita punya? Kalau benda yang buruk sama mengingatkan kita kepada Allah, tapi kalau benda yang buruk dengan makna dosa, lain pendirian kita. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Contoh kita nampak satu tragedi kemalangan. Ya, kemalangan. Allah yang tentukan, kerana kereta itu tidak akan ada melainkan Allah adakan dia. Kemalangan pergerakan kereta itu juga Allah yang tentukan. Orang yang terlibat kemalangan, dia tu dapat pahala kerana dia berusaha mematuhi aturan jalan raya sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah berikan dia pahala besar dengan sebab mujahadah dia, kesungguhan dia, komitmen dia dan usaha dia. Tapi dia mati juga akhirnya, ya, kerana Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Allah berhak melakukan apa sahaja sampai masa. Yang penting dia mati dalam husnul khatimah. Dia husnul khatimah sebab dia ikut aturan jalan raya. Cuma tempat itu memang dijadikan oleh Allah pada ketika kemalangan tu ada lubang besar. Maka setelah itu kita lihat, ini perbuatan kejahatan manusia ke, ada masuk campur kejahatan manusia atau tidak. Kalau ada kejahatan manusia yang sengaja buat lubang situ untuk memerangkap orang, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mendakwa orang ini, untuk menghukum orang ini, kerana dia sengaja, tujuan dia untuk membunuh orang dengan membuat lubang. Jadi kita jalan semata-mata kerana perintah Allah terhadap itu. Tapi kalau tak ada unsur membunuh, jawapannya kita dilarang untuk menuduh-nuduh orang dan dilarang untuk menyalah-nyalahkan Allah. Maka kita tunduk akur, kita tak akan salahkan kepada Allah. Kita tahu Allah berhak melakukan apa saja, menjadikan jalan tu ada pun boleh, tiba-tiba menggaibkan jalan tu, tiba-tiba tak ada jalan pun boleh. Jadi terserah kepada Allah. Cuma kalau perbuatan jahat makhluk kita tak reda kerana Allah yang perintahkan kita supaya tidak reda dengan perbuatan jahat makhluk. Jadi semuanya kita sedang berurusan dengan Allah, hanya tunduk kepada Allah. Lebih kurang begitu secara ringkas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wallahu a'lam, saya kembalikan kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita dah pun selesai kuliah subuh kita pada pagi ini. Bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai masalah sakit dan sebagainya, mudah-mudahan barakah bacaan Yasin kita dan doa kita secara berjemaah, Allah ijabahkan segala kita dan diberi kesembuhan yang sempurna kepada mereka yang diuji. Terima kasih juga Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu kita masih lagi di tajuk fana, dan mudah-mudahan perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz secara pelan-pelan, insya-Allah kita dapat memahami seperti apa yang Ustaz katakan. Tajuk ataupun buku ni berat, anggap berat, jadi kita pelan-pelan kayuhlah Ustaz. Mudah-mudahan dengan cara Ustaz menyampaikannya, kita tambahkan ilmu kita, kefahaman ilmu kita yang menjadi santapan rohani kita pada pagi yang penuh barakah ini. Jadi jangan putus asa, teruskan bersemangat untuk terus bersama dengan kuliah subuh pada setiap hari Isnin dan Rabu, bagi kita meneruskan lagi perjalanan kita dalam kuliah berkitab terjemahan Hikam Jawi. InsyaAllah Allah tambahkan ilmu, tambah kefahaman ilmu kita insyaAllah. Dan terima kasih kepada tim Gabungan Iman dan juga kepada seluruh pencinta ilmu. Dan untuk makluman para jemaah yang dihormati sekalian, sempena menyambut bulan Syakban yang mulia, pihak Gabungan Iman akan melaksanakan ataupun menganjur 3 sesi bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi teruskan bersama dengan Ustaz untuk 3 sesi daurah
Isra' Mi'raj yang kita akan adakan bermula pada 10 hari bulan 2 itu Sabtu sebelah malam sesi pertama, dan sesi kedua ketiga iaitu pada 12 dan 13 hari bulan iaitu di kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi teruskanlah bersama dengan kuliah-kuliah yang disediakan, dan pihak Gema Nur Iman juga membuka ruang kepada para jemaah yang dihormati sekalian untuk meneruskan infak bagi pihak Gema Nur Iman melaksanakan program-program yang memberi manfaat kepada kita semua. Jadi insyaAllah segala infak dan kebaikan yang dilakukan oleh para jemaah semua amalan soleh, dan semoga kita terus diredai dan rezeki kita bertambah ataupun melimpah ruah insyaAllah. Dan untuk kelas seterusnya iaitu pada pukul 8 pagi, dan terlebih dah sikit 8-7 minit mungkin Ustaz pun dah berada bersama kita untuk kuliah bersama dengan Ustaz Fazlur Rahimi Ma'ruf Tafsir Nurul Ihsan Surah An-Nur. Diteruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kuliah duha kita. Jadi bagi para jemaah yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan di mana saja kita berada pada ketika ini. Jadi bagi menutup kuliah kita pada pagi ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan suratul As. Dan saya sebelum itu mewakili tim Gema Nur Iman sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang kuliah berlangsung. Jadi saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Silakan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih.